Saya ulangi, pada pendapat saya, kalau salah perhitungan amanah, mungkin akan kehilangan kerusi-kerusi yang telah dimenangi, dan seterusnya kita gagal bentuk kerajaan. Bukan bila sebut saya perkara ni saya ni pro orang berkenaan, anti orang berkenaan, bukan, dari segi fakta. Mandat rakyat dalam tanda yang lepas ialah kerana lepas tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, mengikut perjanjian pihak-pihak dalam Pakatan Harapan, termasuk Tun Dr. Mahathir, ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Baik, mandat rakyat adalah Perdana Menteri selepas Tun Dr. Mahathir adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua mandat rakyat ialah manifesto kita. Suka tak suka, kitab tak kitab suci, manifesto kita telah janji. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh kata masa buat dulu saya tak sedar ini, lepas menang baru saya tahu. Tak boleh macam tu. Sedaya upaya kita kena usahakan. Bila kita kata manifesto kita ni bukan kitab suci, kita tak terikat dengan manifesto, itu antara permulaan hilangnya kepercayaan rakyat kepada kerajaan PH. Bila mari pilihan raya kecil, kerajaan pengundi ajar. Mari pilihan raya kecil, pengundi ajar. Mari pilihan raya kecil, pengundi ajar. Tak sedar lagi ke? Datuk Seri Anwar Ibrahim dari segi analisis dia agak terserah. Saya sikit-sikit terserah. Macam mana? Datuk Seri Anwar Ibrahim kebetulan tak ada dalam kabinet. Jadi apa-apa yang dimungkiri janji oleh kabinet yang lepas tidak sangkut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini peluang kita untuk naik balik. Peluang kita nak membolehkan mandat yang paling mudah dan besar adalah pengukuhan parti-parti dan kepercayaan rakyat, sehingga kita boleh menaik balik. Saya telah memberikan pandangan saya kepada pimpinan tertinggi amanah bahawa kerajaan PH akan tumbang seawal bulan April 2019. Boleh tanyalah pimpinan, saya tak boleh namakan dia pada hari ini. Bulan Julai, sekali lagi saya jumpa mereka, saya nyatakan pandangan saya kerajaan tuan-tuan akan tumbang. Tolonglah sebagai menteri, tuan-tuan buat sesuatu yang rakyat suka, macam tindakan Erdogan di Turki, dan jangan tersalah langkah macam Morsi di Mesir. Bulan Julai 2019, kali yang kedua. Kemudian kajian tumbang sungguh. Saya beritahu bulan 4 lagi. Kajian tumbang bulan 3. Hampir setahun. Firman Allah yang dilafazkan oleh Nabi Sulaiman AS. Dan Nabi Sulaiman sekarang ini popular kerana ada burung Hudhud bersinggah di Malaysia, terbang balik dari Turki ya. Jadi saya ambillah doa ni, kerana kalau ambil burung saja, ambil doa dia tak jadi. Minta maaf, ini doa Nabi Yusuf AS ya. Doa Nabi Sulaiman adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa adkhilni fi min ibadika salihin. Sama, ujung dia sama, iaitu akhir daripada hidup kita ni ialah dimasukkan sebagai orang-orang yang salihin, bukan orang amanahin, amnoyin, pasiyin. Tak ada, salihin. Dengan cara ni juga hamba ada peluang lah memberi penjelasan siri yang kedua. Pelik juga orang kata letak jawatan, lepas tu kecek kau macam nah, letak jawatan nak berundur secara orang panggil nak berehat lah sikit pasal umur kencing. Kajian Malaysia pun dia buat peraturan umurnya 10 kencing. Nah, jadi hamba tadi umurnya 21. Hamba pernah dengar satu cerita, masa dia muda dia membela kerbau di Bendang, banyak ekor kerbau dia. Kemudian 10-15 tahun kemudian dia jual kerbau dia. Dia beli lembu, dia bela lembu. 10-15 tahun kemudian dia jual lembu dia. Dia beli kambing, dia bela kambing. 10 tahun lepas pada tu dia jual kambing, beli ayam, bela ayam. Lepas tu dia jual ayam, beli puyuh, bela puyuh. Jadi cucu dia tanya, apa tu daripada asal atau bela kerbau banyak,
dan ini hanya belakan puyuh. Dia kata itulah, secara lumrahnya tenaga manusia semakin berkurangan, pandai-pandailah kita adjust. Dan saya tidak nak sindir siapa-siapa lah, ya. Saya tidak nak sindir siapa-siapa. Saya nak berubah diri saya. Ada ayat Quran dia, ada konsep dia, ada prinsip dia. Kita sendirilah yang mengukur diri kita. Kalau ikut nafsu, satu dunia ni kita nak kawal. Tapi benda ni mari dengan tanggungjawab, dengan kewajipan. Kalau mu rasa tak larat, buatlah setengah beban datang baru mu ni. Saya tanya dia, apa makna alaikum bil jamaah? Tidak boleh keluar daripada jamaah, wala sejengkal. Kalau keluar sejengkal, mati jahiliyah. Kalau keluar pas, mati sebagai jahiliyah. Tak boleh disemayang mayat orang keluar daripada pas. Tak boleh diziarah kubur orang keluar daripada pas. Walaupun hari ini tak disebut, tetapi dilaksanakan, dilakukan. Baru ni isteri seorang aktivis kita, saudara Wan Azlan, isteri dia meninggal, WhatsApp kepada pihak-pihak sebelah sana. Dia jawab, tak payah semayang mayat lah, yang mau sendiri semak dulu lah. Ya, ini contoh yang ada depan kita. Kalau majlis agama Islam nak biasa, ini kesesatan yang berlaku dalam negeri kita, negara kita pada hari ini kerana fahaman politik. Di wawancara sinar harian, ramai orang tonton. Saya pun terkejut. Saya tak ada rancangan nak buat wawancara, tetapi kerana ada satu portal berita internet yang buat laporan tidak betul. Kononnya saya bergaduh dengan Abang Mat Sabu, kononnya saya tuduh Abang Mat Sabu ni diktator dan lain-lain. Maka saya kena ada satu ruang untuk memberi penjelasan. Pada masa saya memberi penjelasan, saya juga membangkitkan masalah masa depan amanah. Ya, pilihan raya akan datang ini, masa depan amanah bergantung kepada polisi yang akan diambil oleh amanah dalam hubungan dengan Pakatan Harapan dan parti-parti yang lain pada hari ini. Ya, saya ulangi, pada pendapat saya, kalau salah perhitungan, amanah mungkin akan kehilangan kerusi-kerusi yang telah dimenangi, dan seterusnya kita gagal bentuk kerajaan. PAS ni dia Pakatan Nasional pun dia ada, Perikatan Nasional dia ada, Muafakat Nasional dia ada. Tok Guru panggil Kangkang, Kengkeng. Tahun 2015 lagi Tok Guru marah. Kaki dalam dua kolam, kaki dalam dua perahu. Kaki kanan duduk lagi, kaki kiri duduk lagi. Perahu tu jalan salah haluan, terkoyok. Ya. Jadi ada orang tak faham, dia buat kenyataan, dia bertukar antara populariti dengan hilang kepercayaan. Orang tu mungkin popular, tapi dia mungkin tidak ada kepercayaan orang ramai. Misal kata macam artis lelaki, kita katakan dia buat persembahan yang orang panggil gila-gila sikit, lagu dia pun lagu-lagu yang kurang baik misal kata. Lepas tu dia mari masuk masjid, kita nak latih dia jadi imam, separuh daripada ahli masjid tu makmum tinggal masjid. Pasal apa? Populariti dia sebagai artis memang tinggi, tapi kepercayaan nak bagi dia jadi imam tak ada. Jadi kita tak boleh nak ukur populariti, tapi kita ukur kepercayaan. Orang hilang kepercayaan. Pasal apa orang hilang kepercayaan? Itu kita kena kaji lah. Kalau saya syarah, dia jadi sensitif, kerana ada benda-benda yang boleh mengguris perasaan pihak-pihak yang kita pun sayangkan dia, kita hormatkan dia. Tapi dalam politik kita kena praktikal. Kita tak boleh duduk sayang tu sampai kalah perjuangan kita. Bukan bila sebut saya perkara ni, saya ni pro orang berkenaan, anti orang berkenaan, bukan. Dari sisi fakta, mandat rakyat dalam tanda yang lepas ialah kerana lepas tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, mengikut perjanjian pihak-pihak dalam Pakatan Harapan, termasuk tu Dr. Mahathir, ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Betul ke tidak? Kalau padamkan, delete Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, lepas tu Mahathir delete, adakah kita akan dapat mandat rakyat seperti baru ni? Tak mesti. Pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim telah sebati dengan 48% pengundi semenanjung Malaysia ni berapa kali pilihan raya. Cuma tak cukup berapa peratus, betul. Tapi hak tak cukup tu sikit pada hak ada. Jangan bertukar di antara hak sikit dengan hak banyak. Yang ambil hak sikit tinggal hak banyak itu, ayah mak, tak tahu dah nak kata lah mana. Ada pakai ada. Ambil sikit tinggal hak banyak. Jatuh ke ciri, jatuh ke kurang ciri.
Baik, mandat rakyat adalah Perdana Menteri selepas tu Dr. Mahathir adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua mandat rakyat ialah manifesto kita. Suka tak suka, kitab tak kitab suci, manifesto kita telah janji. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh kata masa buat dulu saya tak sedar diri, lepas menang baru saya tahu. Tak boleh macam tu. Sedaya upaya kita kena usahakan. Bila kita kata manifesto kita ni bukan kitab suci, kita tak terikat dengan manifesto, itu antara permulaan hilangnya kepercayaan rakyat kepada kerajaan PH. Bila mari pilihan raya kecil, kerajaan pengundi ajar. Mari pilihan raya kecil, pengundi ajar. Mari pilihan raya kecil, pengundi ajar. Tak sedar lagi ke? Datuk Seri Anwar Ibrahim dari segi analisis dia agak terselamat. Saya sikit-sikit terselamat. Macam mana? Datuk Seri Anwar Ibrahim kebetulan tak ada dalam kabinet. Jadi apa-apa yang dimungkiri janji oleh kabinet yang lepas tidak sangkut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini peluang kita untuk naik balik. Kalau kita ambil balik orang yang kata hak ni pun tak pakai, hak ni pun tak boleh nak buat, hak tu tak boleh nak buat, nak jual ke apa ni? Apa yang kita nak jual pilihan raya akan datang? Nak jual, nak takat Najib, nak masuk penjara dah. Nak jual apa dah? Fikir secara tenang, secara saksama, jangan cepat. Bila orang sebut, waktu bidas lagi. Saya ulangi, berdasarkan pilihan raya Slim yang terakhir, kalau orang Cina balik 25% kepada PN, bukan saja 13 kursi tadi, kalau kita bagi pada pihak yang hilang kepercayaan rakyat, kita akan gagal membentuk semula kerajaan. Nak jadi kaya semula kan tak sih? Kan tak sih buat cara tak sih. Peluang kita nak pulihkan mandat yang paling mudah dan besar adalah pengukuhan parti-parti dan kepercayaan rakyat sehingga kita boleh menang pilihan raya. Kemudian ada pula dalam kenyataan pihak berkenaan, dia bangkitkan masalah jangan banyakkan musuh, kena banyakkan kawan. Bila kita berkawan dengan orang yang telah dimarahi gila kepercayaan kepada rakyat, maka kita bermusuh dengan rakyat itu sendiri pula. Faham tak? Rakyat marah pada dia pasal sebab-sebab dia panjanglah. Kalau duduk seorang sama seorang, saya boleh beritahu secara lebih teliti apa sebab-sebab orang marah, orang hilang kepercayaan apa sebab. Kita pergi duduk bawa lagi orang ni, kita berbaik dengan dia betul, tapi kita bermusuh dengan pengundi kita, dengan rakyat kita, bahkan dengan ahli kita. Saya dipahamkan betul tak betul berita semalam, Ketua Amanah Kawasan Kelang di Selangor letak jawatan sekali dengan EJK. Tolong fikir, jangan terlambat, tolong fikir. Sebab itu saya cadangkan dalam kita berada keputusan dalam pendirian kita ni, saya cadangkan pimpinan-pimpinan merasai pandangan orang bawah. Jangan pandangkan EJK saja, pandangan orang bawah beliau. Buat keputusan berdasarkan suara ramai. Kalau suara ramai kata macam tu, saya akan ikut. Tetapi saya sekurang-kurang dah beri lampu isyarat, amaran apa akan jadi. Jadi kalau terjadi sungguh macam mana? Lepaslah saya. Ya. Saya telah memberikan pandangan saya kepada pimpinan tertinggi amanah bahawa kerajaan PH akan tumbang seawal bulan April 2019. Boleh tanyalah pimpinan, saya tak boleh namakan dia pada hari ini. Bulan Julai, sekali lagi saya jumpa mereka, saya nyatakan pandangan saya kerajaan tuan-tuan akan tumbang. Tolonglah sebagai menteri, tuan-tuan buat sesuatu yang rakyat suka, macam tindakan Erdogan di Turki, dan jangan tersalah langkah macam Morsi di Mesir. Bulan Julai 2019, kali yang kedua. Kemudian kajian tumbang sungguh. Saya beritahu bulan 4 lagi. Kajian tumbang bulan 3. Hampir setahun. Kalau nak buat persiapan dah. Tapi pada masa itu orang tak percaya pandangan saya, ya. Orang anggap ini mustahil. Alhamdulillah, kita penyokong Parti Amanah Pengundi Pakatan Harapan baru ni yang orang Islam kena bersyukur. Alhamdulillah, salah satunya nyata pada kita bila kita sama-sama mengundi baru ni kerana nak menolak kerajaan kilir petokrat, penjenayah keuangan negara. Alhamdulillah, penjenayah keuangan tersebut telah dihadapkan ke mahkamah, jatuh dah satu hukuman, ya.
Tunggu seterusnya proses. Kalau berjalan baik, proses penghakiman tak berubah, dia akan masuk penjara. Hasil siapa ni? Dia dapat dijatuhkan daripada Perdana Menteri habis kuasa, kemudian masuk mahkamah, kemudian insya-Allah mungkin masuk penjara. Hasil siapa? Hasil PAH. Tolong PAH jawab. Hasil siapa ni? Hasil siapa dia? Kalau harap ke PAH tak jatuh lagi, tolonglah ustaz-ustaz PAH fikir. Lagu mana demo al-amru bil ma'ruf dan nahyi anil munkar, apa pergi duduk dengan penjenayah tu? Apa? Tidak, kita dengan parti saja. Parti ketua dia siapa masa tu? Dia Perdana Menteri lagi, Presiden lagi. Awak buat hubungan 2015 lagi. Awak sendiri mengaku. Syahidan dalam surah Yusuf. Orang dia sendiri mengaku buat kesaksian. Inilah lebihnya Nabi Yusuf. Tunggu lama adik dia pergi mengaku, abang dia pergi mengaku. Ambo ni adik lah, nama dia Nabi Yusuf. Tapi walau Nabi Yusuf. Daripada jadi abang Nabi Yusuf, jadi walau Nabi Yusuf. Kalau jadi abang Nabi Yusuf, dua lama mengaku, saya lah buat kat mana tu. Panggil orang, mari kita pada mana. Tak ada kok, kita tak ada sakit habuk kok. Orang kebakian ni tak ada orang kok. Tak ada kok ciri-ciri dalam lepas kebakian. Dia pilih kok payah dengan lagi. Termaaf lah, dia kata gaduh. Jadi kalau dia mau tasbih kawin ke, kalau tuan yang hormat tasbih tak bagi saya naik gerak. Buatlah cadangan-cadangan yang nasabah sikit. Cadangan tak ada air hujan ni, ketua kampung boleh buat cadangan tu. Tapi kalau kerajaan nak buat juga boleh. Peruntukan dia. Kalau setakat satu tangki, dah selesai. Kalau kerajaan bagi tangki tiap-tiap umur, saya pakai tangan tu, saya nak simpan air hujan untuk siram pokok saya. Sama dengan tajuk Buloh. Buloh bukan satu industri kecil, dia satu industri besar. Buloh ni satu komponen ekonomi yang penting di negara lain. Buloh ni dibuat macam-macam. Kabel untuk elektrik pun dah boleh buat. Dan Kelantan adalah mempunyai rumpun buloh yang paling banyak. Berapa ratus juta saya tak ingat. Saya ada kertas dia. Semasa YB Teresa jadi menteri, saya pernah bawa kertas ni pada YB Teresa supaya bagi modal-modal, mesin-mesin, teknologi kepada orang kampung buat secara cottage industry. Menteri kerja buloh baru 3 hari. Itu pun lepas YB Teresa. Baru ni dia sindir YB Teresa. Allah Maha Kaya. Dia sindir YB Teresa, buloh. Allah bagi dia jadi menteri, buloh. Ketua Dewan Ulama dia sebut, mana-mana orang yang menentang keputusan pemimpin dan boleh menimbulkan pecah belah, hendaklah dibunuh. Faktuluh. Dan siapa-siapa tanya bila nak buat hukum hudud, RU 355, ini suara syaitan. Saya teringat satu cerita Nasaruddin Khoja. Tahu Nasaruddin Khoja? Nasaruddin Khoja ni macam Abu Nawas juga lah. Dia orang alim, dia orang cilik, tapi dia buat bodoh, dia buat macam separuh gila. Dia bangun pagi masuk kedai kopi, dia kata saya malam tadi mimpi teruk. Orang pun tanya mimpi apa ya Syekh? Nasaruddin Khoja ni tak habis-habis dengan mimpi. Saya mimpi jumpa dengan syaitan, saya pegang janggut dia. Hak lepas janggut dia, saya pusing dengan tangan saya pegang dengan tangan saya. Syaitan melalu. Lepaslah aku. Aku tidak akan lepas. Tarik janggut syaitan. Pasal mu ni menyesatkan manusia. Tarik lagi janggut. 10 kali aku tarik janggut aku pun terbangun. Aku terbangun tengok janggut dari tangan aku, di janggut aku sendiri. Faham ke maksud? Jadi untuk kata syaitan, bisikan syaitan mula, siapa menentang RU 355, bisikan syaitan. Lalu ni siapa tanya bila nak jalan, bisikan syaitan. Jadi tarik janggut sendiri. Dia ingat tangan janggut syaitan. Jadi janggut tu kena pendek sikit lah. Mana ada janggut, kalau pendek tak boleh tarik lah. Saya pernah tulis juga pada Tun Dr. Mahathir semasa dia jadi Perdana Menteri, atas kapasiti saya sebagai senator. InsyaAllah saya nak panjang balik surat ni kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, iaitu cadangan saya pada masa tu, dan saya nak SK kepada Menteri Besar. Kalau dia nak ambil idea saya ni buat pun tidak ada masalah, demi manfaat rakyat Kelantan dari segi cari makan. Kalau kita balas politik tak sudah dengan balas bagaimana nak tolong rakyat cari makan ya. Nak tolong rakyat cari makan, salah satu cadangan saya ialah supaya disambung
pipe gas daripada Kertih sampai ke Bacok. Belanja dia dalam lebih kurang 1.3 bilion. Bila gas sampai ke Bacok, maka industri pun boleh hidup dah. Dan patut-patut kita boleh ada satu jana kuasa elektrik berasaskan gas di Bacok, dan boleh sampai ke Kara Jepur. Industri berasaskan keperluan gas boleh hidup, kos lebih murah, budak-budak boleh kerja. Itu saja ideanya. Kelantan saja tertinggal dalam, dia panggil Peninsula Gas Utility, PGU. Semua negeri lain ada pipe gas, Kelantan tak ada pipe gas. Kerana sebab-sebab zaman dulu, saya tak sebut sebab-sebab zaman dulu tu. Kita tidak mementingkan sebab zaman dulu, kita mementingkan learning. Kalau pilihan raya mari cepat, sudah tentulah kerajaan Pah Kelantan dengan kerajaan Tok Abah waktu Buk Atak ni, tak ada buat lah. InsyaAllah PH benar, PH akan bangunkan jajaran pipe gas daripada Kertih sampai ke Bacok, sampai Pekalan Jepur, dan insyaAllah ekonomi Kelantan boleh menampung pekerjaan sebilangan rakyat Kelantan. Kalau dia nak tiru ambil pun, saya tak ada masalah. Macam dia tiru masalah royalty. Dalam Dewan Negara minggu lepas, satu orang ahli Senate daripada PAS ucap suruh kerajaan pusat bayar royalty. Saya royalty ni saya bangkit tahun 99 lagi. Jadi pergi orang lain lah. Dia mau nak ambil modal, tak ambil lah. Walaupun dia mau tak terima kasih. Boleh royalty, masa PH pun kata tak ada royalty, tak apalah. Kau ni bol lah royalty kita, kecil tajuk air, kau kecil lagi. Iaitu industri dan ekonomi berasaskan gas di negeri Kelantan. Lepas tu pelantar minyak kita banyak di perairan laut kita. Kita kena buat syarat, kerajaan negeri boleh buat syarat 30% penyertaan dalam pelantar tu, macam dobi, macam hantar makanan, macam apa-apa perkara yang kecil-kecil, dia bagi kepada orang tempatan. Dobi ni saya difahamkan satu pelantar sampai 5 juta satu tahun, tapi mungkin dapat pada orang luar daripada Kelantan. Jadi anak Kelantan tak dapat faedah. Ini sebagai satu contoh saja. Tidak semua contoh kita nak rayak, nak beritahu, kerana takut kerajaan Pah ni kadang-kadang dia tiru. Lepas tu dia kata dia tahu semua dah kan. Tak cakap lama tu orang kata boleh dah nak tukar save Kelantan, selamatkan Kelantan. Jadi ini tema yang saya cadangkan. Kita pakai guna macam kita pernah buat art dulu satu masa dianggotai oleh bukan ahli parti, NGO orang UMNO pun ada, kerana dia nak tengok royalty dibayar. Art naik dulu, salah satu sebab kita Pah Kelantan menang kerana art. Sekarang saya nak cadangkan kita ada satu platform baru, Save Malaysia, Save Kelantan, di mana orang tidak bukan parti pun boleh masuk dalam. Orang ada kepakaran apa-apa boleh masuk, parti mana-mana pun boleh masuk, individu macam Ustaz Bayhaqi pun boleh masuk. Apa saya sebut Ustaz Bayhaqi tu? Jadi atas amanah kementerian dah, pandai-pandai gaya dia. Kalau dia tak saya masuk amanah pun tak apa, saya beritahu Ustaz Bayhaqi. Kalau Ustaz tak saya masuk amanah tak apa, tapi Ustaz masuk dalam sekretariat Save Kelantan. Jadi ini satu formula kita. Mudah-mudahan rakyat Kelantan ada kesedaran, diberikan hidayah dan kekuatan, dan PAS kita harap berundulah secara perlahan-perlahan, kerana mandat yang telah diberikan selama ini pada fikiran ramai rakyat Kelantan gagal dilaksanakan dengan sempurna. Jadi bergila-gilalah untuk tengok prestasi mana yang lebih baik, seperti mana ayat fastabiqul khairat, hak mana bercakap ke tidur, hak mana gagah ke depan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.